بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومنقذنا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من سار على دربه واقتفى أثره واستنى بسنته وهديه، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Beliau membuka ceramahnya dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan kita juga mudah-mudahan termasuk daripada golongan beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. كان بعض إخواننا من طلبة العلم المباركين إن شاء الله، وكان يحضر في بعض البرامج، وهكذا ربما عند حضوره قد أطنب فيه أو في مدحه القائمين على البرنامج أو من يقدم في ذلك الأمر، فسمعنا بعضا منهم جاء إلى بعض شيوخنا فقال له: ربما أسمع كلاما فوق الذي في ما أنا فيه من المقام، أو فوق الذي أنا على حقيقته، على حقيقة الأمر، أي مدح بالاختصار. ما شاء الله يمدحونه كثير، قيل فيه الشيخ، وربما قيل فيه المربي، وربما قيل فيه أوصاف فوق ذلك، لكن الجواب من الشيخ جواب مبارك، فقال له: أما تسمع من كان من سابق من أهل البيت الكرام ومن سار على ذلك القدم، فإن لهم دعوة عجيبة في ذلك الشأن، إذ يقول قائلهم: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. Beliau bercerita, beliau menyampaikan ada salah satu daripada orang-orang yang keluar daripada pondok pesantren, yang keluar daripada tempat-tempat mereka belajar, ketika mereka kembali ke tempat mereka, ke rumah masing-masing, kemudian mereka dita'zimi, mereka dimuliakan, mereka dihormati, bahkan di antara mereka ada yang dijadikan sebagai seorang ustaz, sebagai seorang tuan guru, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Setelah itu murid tersebut datang kepada gurunya untuk berziarah, berkunjung, maka dia menceritakan kondisi dan keadaan daripada murid tersebut ketika dia berada di rumahnya. Maka dia mengatakan kepada gurunya: wahai guruku, alhamdulillah, saya ini dijadikan sebagai orang-orang yang diperhatikan oleh orang-orang untuk dicari ilmunya. Kemudian kami diberikan maqam yang tinggi, kami diberikan kedudukan yang mulia di sisi mereka. Lalu apa jawaban daripada gurunya? Gurunya tidak bangga dengan ucapan daripada muridnya itu, tapi gurunya mengatakan, katakanlah wahai muridku ucapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi: Allahumma ij'alni mimma khairan mimma yadhunnun waghfir mimma la ya'lamun. Beliau mengatakan, katakanlah wahai muridku, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa: ya Allah, jadikanlah hambamu ini sebagai hamba-hamba yang lebih baik daripada prasangka daripada orang-orang yang melihat saya, dan ampunilah dosa-dosa yang pernah saya kerjakan, sedangkan mereka orang-orang itu tidak melihat dosa yang saya kerjakan tersebut. Walhamdulillah alladhi jama'na wa iyyakum fi lailatin mubarakah fi jam'in mubarak tattasilu al-barakah insyaallah bil hadirin wal hadirat wa man ahatat bihi shafaqatu qulubina wa judaratu buyutina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang berkah ini, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua kehidupan kita dan anak-anak kita dan keturunan kita. Bal tanba'ithul barakah ila kulli min ikhwanina al-muslimin wal muslimat fi hadzal alam wa fi hadhihi ad-dunya.
Dan di antara perkara yang bisa menyebabkan kita mendapatkan keberkahan baik di dunia ataupun di akhirat. وقد سمعنا كثيرا عن كديري وما أدراك ما كديري وكثرة الطلاب الخريجين منها. سمعنا بهذا الاسم وبهذا المعهد في جاوة وسمعنا به في كليمانتان، ما شاء الله هذا اسم مشهور. وجئنا اليوم إلى هذا المكان وإن شاء الله نلتمس أيضا البركة، نلتمس بركات بعضنا البعض وبركات أسلافنا الصالحون. Alhamdulillah, kata beliau, kami berkeliling ke beberapa tempat baik itu di Jawa ataupun di Kalimantan. Kata beliau, alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa di sini dan mudah-mudahan saya juga mendapatkan keberkahan daripada antum semua, kata beliau. Masya Allah. وتلك الصلوات التي سمعنا وما أسموها القائمين عليها والمتصدرين فيها صلوات الحكمة ومجلس الحكمة ومسجد الحكمة. ما شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن أهل الحكمة هم أهل الخير الكثير. Beliau mengatakan, alhamdulillah ketika kami datang tadi kami disambut dengan majlis salawat Al-Hikmah, dan beliau mengatakan, Masya Allah, namanya Al-Hikmah. Al-Hikmah itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang diberikan keberkahan, kepada orang-orang yang dikehendakinya, kepada orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah, seperti yang beliau sampaikan tadi dengan beberapa ayat yang beliau sampaikan, intinya daripada ayat tersebut bagaimana orang-orang yang diberikan hikmah adalah kepada orang-orang yang memiliki akal sehat. واسم المعهد إصلاح الدين واسم الشيخ إصلاح الدين، ما شاء الله. ومقولة مشهورة كثير ما سمعناها، كل مسمى له من اسمه نصيب، كل مسمى له من اسمه نصيب. وإن شاء الله هو والحاضرين معه والحاضرات طلاب والطالبين ونحن إن شاء الله جميعا من أهل الإصلاح لهذا الدين ومن تقر بهم عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعين أسلافنا الصالحين. Alhamdulillah, di tempat ini ada pondok pesantren yang bernama Al-Islahuddin, dan guru kita juga di depan kita bernama Tuan Guru Islahuddin. Alhamdulillah, kata beliau, mudah-mudahan dengan nama dan orang yang memiliki nama tersebut kita semua menjadi orang-orang yang bisa memperbaiki agama kita. Ini kata beliau, amin ya rabbal alamin. طبيعة الفقير في حين الكلام أحب أن أطرح بعض الأسئلة بدلا من النكت التي يعتاد عليها أهل ياوة أهل إندونيسيا. نحن نسأل بعض الأسئلة لأجل الحضور في المجلس، لأجل ذهاب النعاس وذهاب الكسل وذهاب يعني الفترة حتى ينشط الجالس والحاضر معنا. فأنا أسأل سؤال فقير أخوكم، نسألكم سؤال واحد: ما أهم شيئان يمتلكهما الإنسان في هذه الحياة؟ هناك شيئان اثنان خصوصا يمتلكهما الإنسان، وكل إنسان لا كبر بوان، ذكر وأنثى، صغير وكبير. هناك شيئان اثنان يمتلكهما الإنسان مهمان عظيمان. Beliau mengatakan, saya ini, kata beliau, kurang senang untuk menyampaikan ceramah sehingga banyak orang yang ngantuk tidur, kata beliau. Maka saya lebih senang untuk memberi pertanyaan kepada pelunggu sami. Mungkin ada yang bisa menjawab, kata beliau. Di dalam pertanyaan yang beliau sampaikan tadi, ada dua perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita, dua perkara yang sangat agung. Apa itu, kata beliau? Mungkin ada di antara pelunggu sami yang bisa tahu gitu jawabannya. طبعا السؤال مني والجائزة من الشيخ إن شاء الله. Mungkin ada soal daripada saya atau dari tuan guru, kata beliau. من يجيب على هذا السؤال؟ Siapa yang mau menjawabnya? Silahkan. نبدأ بالرجال. Dari laki-laki dulu, silahkan yang mau menjawab. هيا معشر الحاضرين ثم معشر الحاضرات. Cuma dari yang perempuan, sila. بسرعة، cepat. Cepat, kata beliau. Yang bisa menjawab dua perkara yang agung yang besar di dalam kehidupan kita, itu apa keduanya? يتكلم عاد شيخنا وأستاذنا أقدم منا في الرباط إن شاء الله.
Arab bahasa beliau mungkin belum ngerti. من عنده الجواب؟ Yang bisa jawab silahkan. بسم الله. Molah dek ngantok bahasa beliau niki. طلاب سنتري Ayo. ماشي Masih. يا من عنده الجواب؟ بسم الله. Sila yang bisa jawab dua perkara yang agung. ini soal min ad-din wala haya'a fi ad-din. Tidak ada rasa malu di dalam urusan agama kata beliau. أيوة بسم الله. جواب حاضرات معاشر حاضرات رحمكم الله. جواب ماشي. ها الصحة والفراغ. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وذكر بعض العلماء ما يقرب من هذا المعنى فقال إن أهم شيئان يمتلكهما الإنسان في هذه الدنيا satu قلبه dua وقته فالقلب والوقت أهم شيئان يمتلكهما الإنسان في هذه الدنيا. Beliau mengatakan tadi beliau dijawab oleh Habib Umar bin Syahab bahwasanya dua perkara yang mulia yang agung itu adalah kesehatan dan waktu yang kosong. Maka beliau mengatakan ya maknanya hampir-hampir mirip kata beliau. Lalu beliau katakan yang beliau ingin katakan adalah yang pertama hati. Ini adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan. Yang pertama hati. Kemudian yang kedua adalah waktu. Niki hati dan waktu dua perkara niki adalah perkara yang sangat penting yang dimiliki oleh setiap manusia. فلا يستطيع الإنسان أن يكون ناجحا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة إلا باغتنام هذان الشيئان وبالمحافظة عليهما وبفعل الأعمال الصالحة فيه. إذا كان من أمر الآخرة فعل الأعمال الأخروية الدينية، وإذا كان يريد من أمر الدنيا لا بد أن يشغل هذا الوقت بأعمال الدنيا، يذهب ويتحرك ويزاول أي عمل كان. لهذا قالوا إذا أهمل أحد هذان الأمران المهمان، إذا ضيع أحدهما غالبا أنه يتبعه الآخر، فإذا ضيع وقته غالبا أن قلبه يضيع، يعني ضيعه في اللامبالاة فيما لا فائدة فيه. وإذا أهمل قلبه لا شك أن هذا الوقت سيكون فيه من الأعمال التي لا تنفعه، وإذا توقف هذا القلب توقف كل شيء، صار المرحوم يرحمه الله، نسأل الله طول العمر مع العافية. Beliau mengatakan kalau dua perkara tadi itu adalah dua perkara yang bisa menyebabkan orang itu menjadi sukses. Kalau kita ingin berhasil di dalam kehidupan kita dunia ataupun akhirat, maka hendaknya kita memperhatikan dua hal itu, hati dan waktu, kata beliau. Kemudian kalau kita misalkan menyia-nyiakan keduanya atau salah satu daripada keduanya, maka kehidupan kita tidak akan menjadi kehidupan yang tentam, tidak akan menjadi kehidupan yang bahagia. Contohnya kata beliau, misalkan dia menyia-nyiakan waktunya, maka waktu yang dia gunakan tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu akan menyebabkan dia sibuk untuk mencari urusan-urusan yang berkaitan tentang dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalkan dia itu menyia-nyiakan hatinya, maka itu juga akan menyebabkan waktu yang dia miliki tidak mungkin akan diberikan kepada akhirat, tidak mungkin akan dia gunakan untuk urusan akhirat karena hatinya sibuk terhadap urusan dunia. Sehingga dua perkara niki kata beliau, kalau misalkan dua perkara ini tidak ada sama sekali, dia tidak perhatikan hatinya, dia tidak memperhatikan waktunya, maka sama seperti halnya orang yang telah meninggal dunia kata beliau tadi. Maka sama halnya seperti orang yang telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ويذكرون عن بعض أهل الطريقة أحد المشايخ اسمه اللبيدي قال كان يحضر عند شيخه أبو إسحاق، قال يذكر ما يرى
من شيخه عمل عجيب. قال كنت أحضر عند أبا إسحاق وكنت أنظر إليه وإذا به في كل يوم في كل درس يأخذ ورقة من جيبه وينظر فيها برهة من الوقت برهة من الزمن ويرجعها يعود بها إلى جيبه. في كل يوم يكرر هذا. يقول ووددت أن أعرف ما المكتوب في هذه الورقة. في كل يوم عنده في خاطره في نفسه تطلع إلى ما هو مكتوب في هذه الورقة لأن الشيخ يكرر هذا. قال ولم أجرؤ. وهكذا عادة الطالب مع شيخه، المريد مع المربي حياء كامل، هيبة للشيخ وإجلال وتعظيم. قال فلما مات الشيخ أول ما تبادر إلي ذهبت إليه وهم ينزعون منه متاعه وثيابه فأخذت هذه الورقة. يا ترى ما مكتوب في هذه الورقة؟ ما المكتوب في هذه الورقة؟ قال مكتوب فيها جملة قصيرة حاوية عظيمة، مكتوب فيها أعمر وقتك واصلح قلبك فقد دنا أجلك. أعمر وقتك واصلح قلبك فقد دنا أجلك. قال فلما رأيتها بكيت وعلمت أن ذلك الشيخ بهذا الفعل هو في معية الحق سبحانه وتعالى، لأنه كثير ما ينظر في هذه الورقة وهي وصية لكل من أراد أن يقتدي وأن يتأسى بمثل هؤلاء القوم الكرام. Beliau menceritakan ada salah satu seorang murid yang memiliki guru yang bernama Abu Ishaq. Nama gurunya Abu Ishaq. Seorang murid niki ketika melihat gurunya selalu melihat gurunya dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang begitu baik, dalam kondisi yang begitu sempurna. Bahkan sesekali guru tersebut membuka suatu lembaran, yang lembaran itu selalu beliau buka, selalu dibaca. Maka murid niki sangat nabiran, sangat kagum terhadap guru tersebut karena melihat amal ibadah yang luar biasa, sholatnya, zikirnya, semua amal ibadah bagus. Maka ketika guru tersebut meninggal dunia, ketika gurunya meninggal dunia, maka orang-orang yang hidup di kerabat daripada guru tersebut membagi harta bendanya, warisannya dibagi, diberikan kepada semua orang. Kemudian beliau datang untuk meminta kepada ahli waris satu lembaran yang selalu dibuka oleh guru tersebut. Maka ketika beliau diberikan lembaran tersebut, ketika dibuka, maka apa yang beliau dapatkan di dalam lembaran tersebut? Ternyata di situ bertuliskan arslih galbak wa amur waqtak wa qaddana ajaluk. Maka tulisan tersebut mengatakan, wahai fulan, makmurkanlah waktumu dengan ibadah, kemudian perbaikilah hatimu karena sesungguhnya ajalmu sebentar lagi akan tiba. Maka kata murid tersebut ketika melihat dan membaca kertas itu yang bertuliskan, yang selalu dilihat oleh gurunya, maka dia mengatakan pantas saja guru saya memiliki amal ibadah yang luar biasa, disebabkan karena selalu memperhatikan, selalu memperingatkan dirinya tentang waktu, tentang umur, tentang ajalnya, sehingga amal ibadah begitu luar biasa. Dan itu yang dikatakan oleh murid tersebut. Maka beliau tutup lembaran tersebut dan dijadikan sebagai nasihat untuk pribadinya. Bahkan beliau mengatakan, maka nasihat yang 3 tadi itu bukan hanya untuk beliau saja, tapi untuk kita semua niki, untuk semua kita, supaya kita membersihkan hati kita, kemudian kita memakmurkan waktu kita, dan sebentar lagi kita akan meninggal dunia. وقد قرأتم في هذا المجمع المبارك هذا المولد المبارك لسيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ باعلوي، وهنيئا لأهل هذه المدرسة والقائمين فيها الاتصال بسادة الباعلوي وحبهم وولائهم لأهل بيت رسول الله، وتلك نعمة جلت وعزت في آخر الزمان. Beliau mengatakan, alhamdulillah, tadi kita mendengarkan maulid yang dibaca, yaitu Diyaul Lami yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Beliau adalah keturunan daripada Ba'alawi, dan alhamdulillah
pondok pesantren yang kita ada di hadapan kita, Islahuddin, kemudian guru-guru kita di sini, semuanya bersanad bersambung keilmuan mereka kepada Sadah Al-Ba'alawi. Dan ini termasuk daripada anugerah kemuliaan yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka beruntunglah kita semua niki karena sanad keilmuan kita bersambung kepada mereka. وقد جاء بعض إخواننا طلبة العلم يسأل شيخنا الحبيب عمر عن أن يختصر له بعض الأذكار لأنه ما عنده الوقت، هو مشغول، إما مشغول بأمر التدريس أو مشغول بمزاولة عمل من أعمال الدنيا كما هو عادة الناس. فسمعنا الحبيب عمر يقول له إن لم تستطع أن تواظب على الأذكار المأثورة كلها أو جلها فلا أقل من أن تلازم وتحافظ في اليوم والليلة على 3 أذكار. Beliau mengatakan ada salah satu murid yang datang kepada Al-Habib Umar bin Hafid dan meminta kepada beliau untuk meringkas zikir-zikir yang dibaca sehari semalam itu, diringkas supaya mudah untuk dibaca. Karena murid tersebut memiliki waktu yang sedikit untuk membacanya, karena penuh dengan mengajar, penuh dengan belajar, penuh dengan mutalaah, sehingga waktu untuk membaca zikir itu sedikit. Maka ketika disampaikan kepada Al-Habib Umar bin Hafid, maka beliau mengatakan, jika engkau tidak memiliki waktu untuk membaca zikir sehari semalam yang banyak itu daripada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya engkau membaca 3 zikir saja, kata beliau. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكما هو معروف وورد الأحاديث الكثيرة في فضل هذا الذكر. Beliau mengatakan yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini yang perlu dibaca karena banyak sekali riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang bagaimana fadilah keutamaan zikir tersebut. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Yang kedua, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. وقد جعله بعض من سلفنا الصالح أن يكون وقته في وقت السحر أو فيما ما بين صلاة الفجر ما بين الأذان والإقامة كما هي عادة السلف رضوان الله عنهم أجمعين. Kemudian di antara kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka membaca zikir tersebut subhanallah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu dibaca waktu sahur sebelum subuh atau dikerjakan setelah azan dan sebelum iqamah. Niki dibaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. والثالث كثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والعجيب في ذلك أن الأذكار كلها واردة وكلها مأثورة وجميعها وردت في السنة ولها من الفوائد العظيمة، لكن هناك خصوصيات لهذه الأذكار. مما سمعنا أنه ما داوم على هذه الأذكار الثلاثة متوجه صادق بقلبه قال إلا قرب أن ينفتح له الباب وينكشف عنه الحجاب وتتوالى عليه المنح من الوهاب. Beliau mengatakan 3 zikir tersebut banyak sekali riwayat-riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau riwayat daripada para sahabat terkait dengan fadilah keutamaannya, tapi ada keutamaan yang khusus. Jika kita melazimi senantiasa membaca 3 zikir tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hatinya sehingga dia bisa memahami ilmu-ilmu, mudah untuk memahami Al-Qur'an, mudah untuk memahami kitab-kitab yang lain. Kemudian orang yang senantiasa istiqomah membacanya, maka Allah taala akan membuka daripada hatinya hijab. Tidak ada penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan anugerah sir daripada sir Allah Subhanahu wa taala kepada hatinya. نقتصر على ذلك ولعل هناك من إخواننا المتكلمين بارك الله فيهم وصية منا لكم وطلب. أما الوصية فكما سمعنا من شيوخنا وهي المداومة والثبات على ما وفقك الله عليه، ما وفقكم الله له من الخير، فاثبتوا على ذلك وحافظوا على النعمة واشكروا الله سبحانه وتعالى. وأما الطلب فإن نطلب منكم الدعاء لنا ولأهلينا وإخواننا ونحن لكم داعون.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ومن يحضر معنا من الحاضرين والحاضرات من جملة عباد الله الهادين المهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا رب الفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ولا لإخواننا ومن يحضر معنا ومن أحاط شفقة قلوبنا وجدارات بيوتنا وجميع إخواننا والوالدين والمولودين والمحبوبين. لا تدع لنا يا رب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا فريت عنه، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها يا رب رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اقبلنا على ما فينا، واجعل كلامنا هذا حجة لنا لا حجة علينا، واجعلنا جميعا من المتحابين في الله